Yang berhormat Tuan Oscar Ling Chai Iyo Sibu. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tan Sri, izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersama-sama 6 soalan yang lain, iaitu soalan daripada ahli yang berhormat Sarike yang dijadualkan pada 24 Oktober 2016, 2 soalan daripada ahli yang berhormat Bandar Kuching, iaitu masing-masing pada 31 Oktober 2016 dan 15 November, ahli yang berhormat Kalabakan pada 9 November, ahli yang berhormat Bintulu pada 14 November, dan ahli yang berhormat Setampin pada 15 November 2016 kerana ia menyentuh isu yang sama, iaitu berkaitan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo telah dibahagikan kepada 12 pakej di negeri Sarawak dan 35 pakej lagi di negeri Sabah. Keseluruhan pakej-pakej terlibat ini dirancang akan siap pada akhir tahun 2021. Mengenai status kemajuan semasa, untuk makluman ahli yang berhormat, bagi Lebuh Raya Pen Borneo di negeri Sarawak, iaitu fasa 1, sehingga 1 Oktober 2016, semua pakej terlibat telah selesai ditanda. Daripada jumlah tersebut, 4 pakej kini sedang dalam peringkat pembinaan, iaitu projek kick-off dari persimbangan Nyabau ke Bakun sepanjang 43 km, kemajuan semasa 11%. Pakej 1 dari Teluk Melano ke Sematan, iaitu sepanjang 33 km, kemajuan semasa 11%. Pakej 2 dari Serian ke Pantu, sepanjang 75 km, kemajuan semasa 1%. Dan pakej 7 dari Bintango ke Sungai Rua, ke Sungai Kuam, mohon maaf, sepanjang 76 km, kemajuan semasa 1%. Manakala pakej-pakej lain Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, ia baru sahaja di-award dan pembinaan fizikal dijangka akan dimulakan dalam tempoh masa terdekat. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk Lebuh Raya Pen Borneo di negeri Sabah, iaitu fasa 1 pula, setakat ini 2 projek kick-off fasa pertama telah dimulakan, iaitu dari Dongongon ke Papar sepanjang 11 km, kemajuan semasa 10%, dan Tawau ke Sempurna 5 km, kemajuan semasa sebanyak 5%. Manakala pakej-pakej lain fasa pertama Lebuh Raya Pen Borneo Sabah sedang melalui proses makmal pengurusan nilai dan dijangka akan ditender secara berperingkat mulai akhir tahun ini. Ia tidak termasuk satu pakej projek kick-off lain, iaitu membina jalan pintasan Lahad Datu yang kini sedang menunggu kelulusan rundingan harga daripada Kementerian Keuangan. Tan Sri Yang Di-Pertua, mengenai kaedah pelaksanaan projek Pen Borneo, Lebuh Raya Pen Borneo, sebagaimana ahli-ahli yang berhormat mungkin sedia maklum, projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak akan dilaksanakan melalui model rakan pelaksana projek atau PDP, iaitu Project Delivery Partner dengan izin. PDP ini berperanan sebagai pengurus projek sebagaimana kaedah model pelaksanaan projek MRT Lembah Kelang, iaitu sebagai one-stop accountability center dengan izin yang akan bertanggungjawab memastikan projek dapat disiapkan mengikut kos, kualiti, piawaian dan spesifikasi serta tempoh pembinaan yang dipersetujui kerajaan. Oleh itu, sebarang kenaikan kos projek jika ia berlaku adalah di bawah tanggungjawab pihak PDP. Berdasarkan kontrak perjanjian PDP, harga kontrak untuk projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak fasa 1 ialah sebanyak 16.488 bilion. Manakala kadar fee atau yuran PDP yang ditetapkan ialah sebanyak 5.5% daripada jumlah kontrak sebenar selepas keseluruhan pakej ditender dan tertakluk nilai had maksimum 16.488 bilion.
Jika nilai kontrak kerja sebenar melebihi had tersebut, penalti ataupun pemotongan kadar fee akan dikenakan berdasarkan kepada formula penalti tertentu dalam perjanjian. Tan Sri Yang Di-Pertua mengenai pelantikan juru perunding projek pula. Setakat ini pihak PDP Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak telah melantik 71 juru perunding tempatan atau 95% daripada jumlah keseluruhan juru perunding yang terlibat. Manakala untuk Lebuh Raya Pen Borneo Sabah pula, sebahagian besar daripada juru perunding akan dilantik sebaik sahaja pakej-pakej yang terlibat dalam makmal pengurusan nilai selesai di-award kepada pihak kontraktor bermula pada akhir tahun ini. Sebagaimana di Sarawak, keutamaan juga diberikan kepada juru perunding tempatan. Bagi membantu kerajaan memantau isu-isu teknikal yang berkaitan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo, jurutera pemeriksa bebas ataupun Independent Consulting Engineer atau singkatannya ICE, telah dan akan dilantik di negeri-negeri berkenaan. Tan Sri Yang Di-Pertua mengenai sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan projek Pen Borneo pula. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pembiayaan projek Lebuh Raya Pen Borneo akan ditanggung oleh kerajaan pusat sepenuhnya melalui kombinasi daripada peruntukan bajet RMK yang ke-11, iaitu sebanyak 5 bilion untuk setiap negeri, manakala bakinya akan dibiayai menerusi penerbitan bon atau sukuk oleh Dana Infra Nasional Berhad, iaitu anak syarikat milik penuh Kementerian Keuangan diperbadankan. Tan Sri Yang Di-Pertua bagi maksud mentadbir perbelanjaan Lebuh Raya Pen Borneo ini pula, kerajaan telah menubuhkan akaun amanah khas di setiap negeri yang terlibat, di mana wakil daripada kerajaan pusat juga dilantik menjadi sebahagian daripada jawatan kuasa akaun amanah khas berkenaan. Sehubungan itu, aliran tunai ataupun cash flow dengan izin untuk perbelanjaan projek ini disediakan berdasarkan nilai kemajuan kerja semasa ditapak. Bagi tahun 2016 ini, sebanyak 800 juta telah dan akan disalurkan di bawah peruntukan RMK 11, iaitu 300 juta untuk Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dan 500 juta bagi Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Manakala pada tahun 2017 pula, anggaran peruntukan yang dijangka akan dapat dibelanjakan ialah sebanyak 1 bilion untuk setiap negeri yang berkenaan. Tan Sri Yang Di-Pertua berhubung dengan soalan ahli yang berhormat dari Sarike, iaitu sama ada simpang bulatan Sarike akan dipindahkan ke kawasan Kimsan Sarike. Untuk makluman ahli yang berhormat, ia merujuk kepada skop pakej 6 Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, iaitu dari Sungai Awik ke Bintango yang baru sahaja di-award bulan September 2016 lalu. Berdasarkan kepada design brief dalam pelan induk, iaitu master plan dengan izin Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, satu persimpangan yang baru akan dibina dengan jarak lebih kurang 1 km dari bulatan Sarike yang sedia ada, tetapi bukan terletak di kawasan persimpangan Kimsan. Keputusan ini mengambil kira faktor keselamatan pengguna sebagaimana penetapan dalam arahan teknik jalan JKR untuk reka bentuk jalan dengan kelajuan 100 km per jam. Akhir sekali, ahli yang berhormat dari Bandar Kuching memohon maklumat terperinci mengenai pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak fasa 1. Ini termasuklah maklumat berkaitan skop pembahagian pakej, nama kontraktor dan juga status kemajuan semasa untuk pakej terlibat. Untuk menjawab soalan itu dan bagi maksud menjimatkan masa perjalanan Dewan, maklumat secara bertulis dalam bentuk jadual akan diberikan kepada ahli yang berhormat sebaik saja selesai sesi soal jawab lisan ini. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua. Sibu. Ya, saya soalan tambahan. Mengikut Ketua Menteri Sarawak,
Peruntukan untuk membina Pen Borneo Highway ini adalah wang yang digunakan adalah daripada sebahagian daripada bajet pembangunan Sarawak tahunan daripada kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Adakah ini benar? Kalau ini benar, ini bermaksud projek Pen Borneo Highway ini bukan satu projek individu yang baru untuk negeri Sarawak. Boleh Menteri jelaskan? Sebenarnya ahli yang berhormat, untuk menjawab soalan yang telah dikemukakan, peruntukan pembangunan iaitu Development Expenditure DE di bawah rancangan Malaysia ke-11 iaitu RMK ke-11 merupakan jumlah iaitu 5 bilion yang saya sebutkan tadi, dan pledge yang telah diberikan adalah sebanyak 1 bilion. Jadi ini merupakan peruntukan pembangunan yang berhormat, ya. Adakah itu sebahagian daripada bajet pembangunan tahunan untuk Sarawak? Tidak sebahagian daripada pembangunan. Ini adalah peruntukan yang berbeza daripada bajet tahunan kepada negeri. Tetapi mengapa Ketua Menteri Sarawak bercakap demikian? Bolehkah Menteri jelaskan? Jawapan saya yang berhormat, ya, Tan Sri Yang Di-Pertua, peruntukan pembangunan di bawah rancangan Malaysia yang ke-11, iaitu 1 bilion setiap tahun untuk tempoh 5 tahun sebanyak 5 bilion yang berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Bintulu. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tan Sri, saya rasa saya punya soalan bukan tanya nilai. Tapi ini hari you jawab nilai. Saya punya soalan cerita lain. Saya pun tak tahu macam mana nak tanya soalan. Bolehkah saya tanya soalan luar daripada ini asal? Bolehkah Tan Sri? Saya tanya konsultan semua. Dia cerita lain. Apa spesifikasi semua? Saya harap kementerian kalau talan jawapan, jangan jawapan saya punya soalan kong kali kom, ya. Macam entertain sama saya saja. Saya tanya soalan lain, jawab lain. Sebenarnya Tan Sri Yang Di-Pertua, persoalan yang dikemukakan oleh yang berhormat daripada Bintulu telah saya jawab, ya, di mana saya telah menyatakan mengenai pelantikan juru perunding projek, ya, konsultan, itu bermakna konsultan yang berhormat. Setakat ini pihak PDP Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak telah melantik 71 juru perunding ataupun konsultan tempatan yang berhormat, bersamaan dengan 95% daripada jumlah penuh, ya, perunding yang bakal dilantik. 71 orang juru perunding yang berhormat bersamaan dengan 95% konsultan telah dilantik untuk projek Pen Borneo ini. Dan saya juga telah menyatakan mengenai status pelaksanaan projek yang awal tadi, iaitu untuk status kemajuan semasa bagi negeri Sarawak yang berhormat sehingga 1 Oktober 2016 semua pakej yang ditawarkan telah selesai ditanda. Daripada jumlah tersebut yang berhormat, daripada jumlah keseluruhan, 4 pakej kini sedang dalam peringkat pembinaan melalui projek kick-off yang seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu persimpangan Nyabau ke Bakun sepanjang 43 km, kemajuan semasanya 11%. Pakej 1 dari Teluk Kemano ke Sematan sepanjang 33 km, kemajuan semasa adalah 11%. Manakala pakej 2 dari Serian ke Pantu yang berhormat sepanjang 75 km, kemajuan semasanya adalah 1%, dan pakej 7 dari Bintango ke Sungai Kua sepanjang 76 km, kemajuan semasanya adalah 1%. Manakala pakej yang lain, ya, di bawah Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak baru saja di award dan pembinaan fizikalnya dijangka akan dimulakan dalam tempoh masa terdekat yang berhormat. Itu jawapan saya. Saya Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya punya soalan apakah status kemajuan projek pembangunan Lebuh Raya Pen Borneo yang berbagai menjadi pemaging ekonomi negeri Sarawak? B. Apakah pembiayaan kementerian
telah melantik jurunding projek dan apakah agensi yang bertanggungjawab dalam pemantauan dan penilaian projek Lebuh Raya Pen Borneo. Ada berbeza kan. Saya mau tanya apa tanggungjawab konsultan, tak jawab. Sekarang saya mau soalkan Tan Sri Yang Ketua. Konsultan cuma hanya lukis saja ke? Ataupun termasuk dia punya supervision? Tak ada bagi tahu. Sekarang masalah dalam melaksanakan safety, tak ada orang ambil tahu. Orang tidak peduli. Kalau malam sudah berapa kali accident sana, siapa bertanggung jawab? Konsultan kah, kontraktor kah, Tuan Allah kah, ataupun Kementerian Kerja Raya? Siapa tanggung jawab? Signal semua tak ada, Tan Sri. Kita buat diversion pergi kiri ke kanan, tak ada orang tahu. Sampai last minute, sampai junction sudah jatuh, sudah masuk longkang. Tapi pegawai-pegawai daripada Kementerian Kerja Raya, hantu pun tak ada di bawah, jadi supervision. So siapa bertanggung jawab? Minta Timbalan Menteri kalau boleh jawab. Kalau tak boleh, mari kita sama-sama turun padang, kita tengok. Tan Sri Yang Di-Pertua Yang Berhormat Bintulu, seperti yang saya nyatakan tadi di dalam jawapan saya, bahawasanya kerajaan telah melantik PDP, iaitu rakan pelaksana projek, dalam bahasa Inggerisnya Project Delivery Partner, yang berperanan sebagai pengurus projek, Tan Sri, yang memastikan bahawa Tan Sri Yang mereka Di-Pertua, ini ulang balik tidak guna. Saya mau tanya dia, what is the responsibility for the consultant? Bintulu. Cerita PTP buat apa? Bila tanya kita Bintulu. tanya Bintulu. PTP cakap consultant. Bila Bintulu. kita tanya consultant cerita lain. Buat apa? Bintulu, Menteri sedang menjawab. Belum siap pun. Sila. Ya, PDP ini berperanan sebagai one-stop accountability. Maksudnya dia menyelaras, memantau, mengurus projek yang dilaksanakan oleh konsultan dan juga kontraktor yang telah dilantik. Yang berhormat. Ya, secara generalnya, secara umumnya itu tanggungjawab PDP. Dan PDP juga bertanggungjawab untuk memastikan projek di bawah Lebuh Raya Pen Borneo ini dia siapkan mengikut kualiti dan piawaian. Kalau PTP macam mana tata mesyuarat? Bila tanya kita tanya soalan rakyat bising, dia diam saja. Dia kata bukan saya punya bertanggungjawab. So hari ini kita Taiwan Yang Mulia ni tanpa jawaban lain. Macam mana satu betul? So saya mau jawab kepada rakyat juga. Bincang di luar lah, Tan Sri. Bintulu mah minta kerja kata. Peranan PDP ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, adalah untuk memastikan projek Lebuh Raya Pen Borneo dilaksanakan mengikut kualiti, piawaian yang telah ditetapkan dan mengikut tempoh, masa dan kos yang telah ditetapkan. Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua.